1. Pelan tindakan kecemasan. Pelan tindakan kecemasan ialah perancangan langkah yang perlu diambil dengan cepat dan teratur apabila berlaku situasi kecemasan seperti kebakaran, kemalangan, bencana alam ataupun kecederaan. Yang pertama, kenal pasti jenis kecemasan. Kenal pasti keadaan kecemasan yang berlaku seperti kebakaran, kecederaan, gempa bumi atau banjir supaya tindakan yang sesuai dapat diambil. Yang kedua, maklumkan kepada pihak bertanggungjawab. Segera maklumkan kepada guru, penyelia ataupun pihak keselamatan supaya bantuan dapat diberikan dengan cepat. Yang ketiga pula, hubungi pasukan kecemasan. Hubungi pihak berkaitan seperti bomba, ambulans ataupun polis jika keadaan memerlukan bantuan yang segera. Yang keempat, laksanakan pemindahan ataupun evakuasi. Bergerak ke kawasan selamat mengikut laluan kecemasan yang telah ditetapkan dan jangan panik. Yang kelima, berikan pertolongan cemas. Jika ada mangsa cedera, berikan bantuan awal menggunakan kit pertolongan cemas sementara menunggu bantuan profesional. Saya akan menjelaskan CPR. Mangsa CPR ialah teknik menekan dada dan memberi bantuan pernafasan untuk orang yang tidak bernafas atau jantung berhenti. Semak respon mangsa. Memanggil mangsa atau menamanya dengan kuat untuk memeriksa sama ada orang itu memberikan respon ataupun tidak. Telefon perkhidmatan kecemasan. Jika mangsa tidak memberi respon, hubungi perkhidmatan kecemasan. Periksa saluran pernafasan. Codongkan kepala mangsa dan angkat dagunya. Akhir sekali, mulakan CPR jika mangsa tiada nadi. Letakkan kedua belah tangan di tengah dada. Lakukan 30 tekanan dan 2 pernafasan. Peti pertolongan cemas dan ubatan. Peti pertolongan cemas dan ubatan ialah kotak yang mengandungi alat dan ubat asas untuk memberi rawatan awal sebelum mangsa dibawa ke klinik atau hospital. Plaster. Fungsi plaster untuk menutup luka kecil seperti luka cala, luka ringan, luka kecil yang berdarah sikit. Fungsi plaster melindungi luka daripada kotoran dan kuman, mengurangkan risiko jangkitan, membantu menghentikan pendarahan ringan, menutup luka supaya cepat sembuh. Kain anduh untuk menyokong tangan atau lengan yang cedera, mengurangkan pergerakan pada bahagian yang sakit, patah, terselia, membantu mengelakkan kecederaan jadi lebih teruk. Pin untuk mengekalkan balutan atau kain anduh supaya tidak terlut, mengikat atau mengukuhkan pembalut, menyokong anduh tangan atau anggota yang cedera. Kapas. Kapas untuk membersihkan luka, menyapu ubat antiseptik pada luka menyerap sedikit darah ataupun cecair. Kain kasar untuk menutup luka, menyerap darah, cecair, melindungi luka daripada kotoran dan kuman, membantu mengurangkan risiko dan jangkitan. Lotion kuning untuk mengubati luka-luka kecil. Gunting untuk memotong kain pembalut, plaster atau kain kasar semasa rawatan. Penyepit mengambil benda kecil seperti duri, serpihan kaca atau kotoran pada luka. Detol untuk membersihkan luka, mencegah jangkitan kuman, menjadikan luka lebih bersih sebelum dibalut. Sarung tangan untuk melindungi tangan semasa memberi pertolongan cemas dan mengelakkan jangkitan. Kesimpulannya, peti pertolongan cemas sangat penting kerana ia membantu memberi rawatan awal dengan cepat, selamat dan berkesan sebelum mangsa mendapatkan rawatan lanjutan. 9. UNNA Ikatan Anduh dan Balutan. Saya mau menjelaskan tentang anduh pergelangan tangan. Sediakan kain anduh lalu lipat sehingga berbentuk segitiga. Letakkan tapak tangan
yang tercedera di atas air anu. Kemudian, lipat hujung atas air anu ke atas tangan. Silangkan kedua-dua hujung air anu ke atas dan ke bawah. Ikatan buku sila diikat pada pergelangan tangan.